اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah, salah berdiam diri dan jangan berkata-kata ketika khatib membaca khutbah. Kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala jemaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunta sahika wal imam yakhutub yaumul jumat, ansib wa balaghu." Rawahu Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana wa an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Isma'u wa ati'u
biqalahi tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang hadirin sekalian, terlebih dahulu saya sebagai hamba Allah yang banyak melakukan dosa kepadanya, yang banyak dosa dari bapa, anak isteri, sahabat handai, jiran, tetangga, yang banyak dosa kepada makhluk Allah. Terlebih dahulu saya memperingatkan diri saya dan diri saudara-saudara sekalian agar bersama-sama takutkan Allah, takutkan azabnya, takutkan siksanya. Anna azabad dunya amdal azabil akhirah. Bahawa azab dunia ini lebih ringan pada azab Allah Ta'ala di akhirat. Kalau orang mengatakan tsunami memakan korban ratusan ribu di Aceh, di Lombok, di Sulawesi, ingat, di Padang Mahsyar lagi amat dahsyat. Bayangkan hari ini matahari ribu-ribu kilometer daripada kepala kita. Kalaulah tidak ada gunung Kilimanjaro di Afrika, Alps di Switzerland, Everest di Himalaya, Fujiyama di Jepun, yang gunung ganang ini sepanjang tahun penuh dengan salji. Kalau tidak ada gunung ganang ini, niscaya terbakarlah bumi ini. Dalam kantus sekalipun di India, di Pakistan, di Afrika, setiap tahun ratusan ribu yang kena stroke haba, stroke kepanasan melampau. Bayangkan besok di Padang Mahsyar, matahari sejengkal dengan ubun kita. Menggelegak otak. Orang akan berandang lautan penuh, melainkan orang yang Allah beri perlindungannya. Kalau orang mengatakan ribut taupan di Arizona, Amerika, memakan korban bilion dolar Amerika sebagai satu azab, ingat, di Padang Mahsyar lagi amat dahsyat. Satu waktu kita tinggal semayang, kita sudah tempah neraka 70 tahun. Panas api neraka 70 kali ganda pada api dunia. Api dunia dicelup dalam air sebanyak 70 kali. Dicelup, diangkat, dicelup, diangkat. Bayangkan api neraka itu 70 kali ganda azab. Na'udzubillah min zalik. Seandainya meletik bunga api neraka atas dunia, terbakar segala gunung ganang, kering segala hutan, panasnya api neraka. Kalau orang mengatakan hukum hudud itu keras, direjam pesina dah kahwin sampai mati, rotan 100 rotan yang belum berkahwin, minum arak 40 rotan, dipotong tangan pencuri perompak yang sabit kesalahannya, dianggap sebagai azab. Ingat, seandainya orang-orang ini tidak bertaubat atau tidak dikenal hukum hudud, mereka akan dihukuman azab neraka. Bukan sakat api neraka, bahkan datangi satu ular yang panjangnya ular itu, daripada kepala sampai ke ekornya, sehari berjalan baru sampai. Mata daripada api neraka, gigi daripada besi, dia akan patuk pada orang berzina itu. Sekali patuk bisa sebanyak 70 tahun. Na'udzubillah min zalik. Ular itu juga akan menokak dalam tangan pencuri perompak penyamun yang tidak dikenal hudud, ditokak, ditelan, jadi sedia kala. Ditokak dia lagi, ditelan sedia kala. Ditokak, ditelan sedia kala. Bertusan azab Allah. Sebab itu orang-orang yang akan mendakwa mana-mana ketua negara mereka, oleh sebab negara anda termasuk hukum hudud, hukum Allah, kami diseksa oleh Allah Ta'ala, maka dengan anda juga diheret masuk neraka dan diazab oleh Allah SWT kepada kami. Na'udzubillah min dzalik. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rasulullah SAW ada bersabda, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Akan berpecah belah umat aku. Yang mengucap 2 kalimah syahadah berpecah 73 puak. Kulluhum finnar, semua masuk neraka. Illa wahid, satu saja ke syurga. Lalu para sahabat bertanya, siapa golongan itu?
Rasulullah kata mereka yang mengikut perjalananku, sahabat Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Mula itulah yang dikatakan masuk syurga. Bayangkan tuan-tuan, umat Muhammad berpecah 73 puak. Yang masuk neraka sebahagian besar, yang Allah redha tidak ramai. Satu hari Nabi panggil para sahabat, dia berkumpul di padang pasir. Rasulullah buat satu garisan tegak lurus, lalu dibaca ayat Quran, qul anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Katakanlah Muhammad bahawa jalanku ini jalan Islam lurus, fattabi'u, kamu ikut. Lalu dia buat cabang-cabang garisan, cabang-cabang, dibaca Quran lagi, wala tattabi'u subula, jangan kamu ikut jalan-jalan lain daripada Islam. Kalau kamu ikut, fatafarraqu bikum an sabili, niscaya kamu berpecah daripada jalan Islam yang sebenarnya. Tuan-tuan sekalian, tak ada agama yang ajak berpecah. Tanya Kristian, ajak bersatu. Tanya Buddha, ajak perpaduan. Tanya Hindu pun ajak bersatu. Lebih-lebih Allah, agama Islam, agama Allah redha, mengajak kita bersatu. Wa'tasim bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah, jangan berpecah belah. Tuan-tuan kena ingat, wajib kita bersatu apabila kita dapat redha Allah. Wajib kita bersatu dalam kita mencapai redha Allah. Pada masa itu haram kita berpecah. Ada kalanya wajib kita berpecah, haram kita bersatu. Dalam bersatu kita melupakan hukum Allah, melupakan halal haram, melupakan dosa pahala, melupakan syurga neraka. Pada masa itu haram kita bersatu, wajib kita berpecah. Kita ambil sejarah tuan-tuan ya. Israel jajah Palestin tahun 48. Kemudian orang-orang Arab Palestin tubuh jamaah kumpulan lawan Israel. Nama Barisan Pembebasan Palestin, PLO, Al-Fatah, di bawah pimpinan Yasir Arafat. Dalam kumpulan itu ada golongan ulama, golongan profesional yang cinta pada Islam, melihat perjuangan Yasir Arafat tidak meletakkan Islam sebagai asas, berkiblat pada Moskow. Lalu dia orang keluar tubuh jamaah baru, nama Harakah Muqawamah Islamiyah Palestin, Hamas, yang amat ditakuti oleh Israel Amerika pada. Kenapa? Kerana Islam terpaksa berpecah. Lebanon Selatan tahun 70, Israel jajah Lebanon Selatan. Situ mazhab majoriti mazhab Syiah. Orang Arab Lebanon Selatan tubuh jamaah lawan Israel. Nama Harakatul Amma di bawah pimpinan Nabi Biri. Dalam kumpulan itu ada golongan ulama, golongan profesional yang cinta pada Islam, melihat perjuangan itu tidak buat pada syahid. Kalau mati kata, tak berasaskan pada agama, tak pada Islam. Lalu dia orang keluar tubuh jamaah baru, nama Hizbullah, yang amat ditakuti oleh Israel dan Amerika. Kenapa? Kerana Islam terpaksa berpecah. Musuh Islam tidak kenal kemusyiah atau sunnah. Lawan dia dianggap musuh. Filipina, Mindanao. Filipina kalau ikut sejarah sebuah negara Islam, diajak oleh Spanyol, dimurtadkan sultannya, kata saya Sultan Abdul Samad. Dimurtad sebab tu tuan-tuan pergi ke Filipina, nama-nama banyak nama Arab. Manila sendiri nama Arab, asal perkataan fi amanillah. Pelik Tagalog jadi Manila, dalam kesejahteraan keselamatan Allah. Dimurtadkan oleh penjajah Spanyol. Dan yang ada Mindanao, Kepulauan Mindanao, Sultan Solo Mindanao, di mana dijajah oleh Spanyol dan akhirnya dimerdekakan. Digabungkan Spanyol digabungkan Mindanao dalam Filipina, Manila, Luzon.
menjadi sebuah negara. Orang-orang Islam kita Mindanao berontak. Lawan. Kami tidak mau, kami ada negara berdaulat. Sultan Solo satu ketika dulu dipaksa kami masuk ke Manila, kami tidak mau. Sebenarnya Aceh dipaksa masuk Indonesia, kami tidak mau. Lalu dia orang lawan kerajaan Kristian Manila, buat pimpinan Raja Marcos. Dia orang tubuh satu jamaah, nama Barisan Pembebasan Moro, di bawah pimpinan Nur Masyawari. Dalam jamaah itu, dalam kumpulan itu ada golongan ulama, golongan profesional yang cinta pada Islam, melihat perjuangan Yasir Nurhad, perjuangan Nur Masyawari, kiblat pada Syekh tidak letak Islam sebagai asas. Kalau berjuang mati katak, maka dia orang keluar tubuh jamaah baru, nama Barisan Pembebasan Islam Moro, yang ditakuti oleh Filipina, dan akhirnya hari ini perjuangan mereka mendapat otonomi 12 wilayah selatan Filipina. Kenapa? Kerana Islam terpaksa kita berpecah. Kita tengok Malaysia kita pula yang tercinta. Melaya, Persekutuan Tanah Melayu. Tahun 45 dijajah oleh Jepun. 46 Jepun berambus. Datang orang putih bawa dasar Malayan Union. Menjadikan raja sebagai lambang serta patung dengan tidak ada kuasa. Maka bangun NGO Persatuan Melayu Perak, Selangor, Pulau Pinang, Pang, Kelantan. Bangun melawan tindakan British. Dia pimpinan Dato' On membantah pelaksanaan Melayu Union. Tubuh dia orang bergabung di bawah Pertubuhan United Malayan National Organization, UMNO, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO pada masa itu. Maka akhirnya alhamdulillah tekanan daripada NGO badan bukan kerajaan Melayu ini, maka Melayu Union gagal dinobatkan. Dalam UMNO ada biru agama, ada ulama-ulama, ada biru agama, nama Persatuan Islam Semelaya PAS, di bawah pimpinan arwah Haji Mak Puat, Pengetua Madrasah Masriah Bukit Bertajam yang dekat dengan kita. Tahun 51 ditubuhkan, termasuk arwah orang tua saya, Haji Hussein Cik Dui, Guat Cepedak. Banyak lagi ulama-ulama Kedah, Pulau Pinang, Melaka, Kelantan bergabung di bawah UMNO, di bawah Persatuan Ulama Sebelah PAS, biru agama UMNO pada masa itu. Dengan tujuan untuk menasihat pimpinan UMNO pada masa itu mengikut dasar Islam, asal Islam kalau nak merdeka. Tapi malangnya seruan para ulama diingkari. Tidak dipedulikan. Yang mereka marah apabila UMNO nak cari duit, lancar loteri kebajikan masyarakat, ikut kawan mereka MCA pada masa itu. Ulama-ulama bantah haram judi. Untuk cari duit, dia orang buat pampir yang jadi ejen tiket cikgu-cikgu sekolah pada masa itu. Dia ada unsur judi dan maksiat. Ulama-ulama PAS dalam UMNO bantah. Tahun 53 pandangan ulama tidak bulikan. Lalu tahun 53 berpisahlah PAS daripada UMNO hari ini. Parti Islam Malaysia PAS. Berpisah bukan kerana kalah pilihan raya. Bukan kerana kalah jawatan. Bukan kerana rebut kursi. Tetapi kerana Islam terpaksa kita berpecah. Sebenarnya Palestin, Hamas berpecah. Sebenarnya Filipina berpecah. Kenapa? Kerana Islam. Alhamdulillah. Selepas berlaku pertelingkan begitu lama, alhamdulillah, akhirnya pertelingkan kerana dasar. Satu pihak mahukan Melayu, satu pihak mahukan letakkan Islam. Selepas berlakunya terakhir ini, Raja Raya Melayu dihina, Melayu digugat, Islam dicaci. Lalu alhamdulillah kesedaran masyarakat Melayu sudah berpindah dan mereka UMNO sudah ubah dasar Islam sebagaimana PAS. Alhamdulillah bergabunglah kita. Bersatulah bangsa Melayu demi Islam. Bersatulah bangsa Melayu demi bangsa. Bersatu di bawah Islam. Kita tidak mau bersatu kita lupakan hukum Allah. Bersatu kita membiarkan maksiat. Bersatu kita mengabaikan peraturan-peraturan Islam. Bersatu kita dengan melupakan halal haram dosa pala. Bersatu meletakkan Islam sebagai asas. Bolah itu wujud perpaduan yang Allah ridha.
Sebab itulah maka kita kesal. Terkesan 60 tahun kita merdeka. Hasil daripada perjuangan tidak meletak Islam sebagai dasar. Terletakkan Melayu sebagai asas. Tuan-tuan tengok. Hasil perjuangan Melayu tidak letakkan Islam. Akhir tuan-tuan tengok. Tahun 55, pengundi bangsa Melayu Islam hampir jumlah 80%. Tapi bila diberi kerakyatan jasdoli, mana-mana bangsa asing yang tinggal di Malaysia, lahir di Malaysia lepas merdeka, otomatik warga negara Melaya. Satu kesilapan besar pimpin kita pada masa itu. Kesannya hari ini, orang Melayu kita sudah tinggal sebanyak 65%. Bukan salah mengandung salah, kita juga yang menyokong. Hasil daripada kita mengabaikan Islam. Sepatutnya orang Melayu hebat. Sebab kita ada hak si Melayu. Yang mana orang Melayu belajar percuma. Kalau orang Islam, kerajaan peruntukkan hak orang Melayu, bantuan berbilion ringgit, Islam beribu ringgit. Cina syedap, India syedap. Perjanjian ketika nak merdeka meletakkan penghormatan pada Melayu dan Islam, dan kamu kena diam pula kerajaan peruntukkan banyak bantuan untuk Melayu dan Islam. Patut orang Melayu belajar semuanya percuma. Timalangnya bangsa Melayu merempat di negeri sendiri. Akhirnya Melayu terpaksa pinjam PPTN. Sedangkan patut kita percuma. Itu hak si Melayu. Malang tidak digunakan si Melayu ini. Wasiat Raja-Raja Melayu ketika nak merdeka, separuh daripada tanah Melaya nak jadikan sebagai tanah simpanan Melayu. Kalau kerajaan ambil buat projek jalan raya, buat dewan sekolah, wajib ganti balik, cukup 50%. Malang 1000 kali Malang. 5 tahun sudah dibuat kajian Pak Universiti. Tanah rizab Melayu, simpanan Melayu daripada 50%, dah tinggal sebanyak 12% tidak diganti. Menteri besarnya Melayu, Perdana Menterinya Melayu, EDO-nya Melayu, ESCO-nya Melayu, dah tinggal 12%. Bukan salah mengandung, salah kita juga yang menyokong selama ini. Punca daripada apa? Kita mengabaikan Islam. Sebab itu bila kita meletakkan Islam sebagai asas, Melayu akan selamat, Cina akan selamat, India akan selamat, negara akan selamat. Tapi kalau Melayu selamat, belum tentu Islam selamat. Fikir-fikirkanlah. Melayu bersatu, Islam berdaulat, insya-Allah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayatil hakim wa taqabbal tawbata innahu sami'un alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. الحمد لله الذي جعل هذا من أفضل أيام الأسبوع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اسمعوا وأطيعوا بقوله تبارك وتعالى في كتاب العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya semua manusia rugi, melainkan orang-orang yang beriman. Beriman pun rugi. Wa amalus salih, dia kena beramal amal salih. Beriman beramal rugi, dia kena watasul haq, kena pesan, kena ajak buat baik, cegah kemungkaran. Bukan setakat seorang kita masuk syurga, kena ajak orang masuk syurga macam kita nak masuk.
Bukan sakat kita takut neraka, kita juga peringat tentang azab neraka. Maka itu nama dia dakwah. Wajib kita berdakwah, ajak buat baik, mencegah kemungkaran. Dalam kita berdakwah, berjihad, maka perlu ada kesabaran. Kerana Allah Ta'ala tidak bertanya kepada kita, kau menang atau tidak. Allah tidak wajib kita untuk menang. Dia tidak wajib kita untuk berjaya. Tapi Allah wajibkan kita untuk menyampaikan, untuk menerangkan, mencegah yang mungkar. Soal hidayah, itu aku punya, bukan kerja kamu. Sebab itulah kena sabar. Dalam perjuangan Islam memakan masa lama. Allah saja lambat bagi menang. Kenapa? Nak tengok sejauh mana orang ikhlas atau tidak. Siapa yang ikhlas, kekal sampai sepanjang hayat. Yang tidak ikhlas, cari dunia, nak pangkat, nak jawatan, nak nama, dia akan tercicir di pertengahan jalan. Sebab itu disuruh kita sabar. Kerana Allah mewajibkan kita untuk menyampaikan, menerangkan. Dia tidak wajib kita untuk menang. Kemenangan, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada kita. Sebab itulah sabar bukan syarat penting kepada kita. Allahumma fil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, Tuhan kami, ampun dosa kami muslimin muslimat yang masih hidup, yang telah mati. Kau berikan rezekinya halal, kau jaga rezeki haram. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh. Semoga doa mereka melepaskan azab-Mu ya Allah. Tuhan kami, jadikan wang ringgit kami kesumbang untuk jalan-Mu ya Allah, sebagai pemandang atas dosa-dosa kami ya Allah. Tuhan kami, jadikan kami orang yang salat berjamaah ya Allah. Jadikan kami orang cinta menjadi ilmu ya Allah. Jadikan kami orang menyokong, pendukung perjuangan Islam ya Allah. Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba radhiyallahu ya Allah. Allah bahayatil ulama wa amitna bimatis syuhada ulqinna fi zumratil awliya. Allah mansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Allah malikil kafratal munafiqin bera'da'aka a'da'adin la shimal kuffar al amrikin wal isra'in. Allah malikil ahzab al anmani as-salimah. Dan kami berikan taufik hidayah pada pemimpin-pemimpin negara kami. Semoga mereka melaksanakan dengan sepenuhnya Allah. Tuhan kami berikan taufik inayah Duyama Sultan Kedah, Sultan Salahuddin bin Sultan Badli Shah. Jadi dekat kami sebagai hamba ridha ya Allah. Qabul mintan kami ya Allah. Ibadallah, innal amri ihsan wa ita'zul qurba wa yanha al-fahsya'i wal munkar wal baghi ya'zukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha dzikrullahi akbar. Wallahu a'lam ma tasna'un.